Assalamualaikum semua. Hai, apa khabar? Bertemu lagi kita pada hari ini dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2 dan pada hari ini anak-anak akan belajar kata sendi nama. Okey, kita terus lihat apa isi pelajaran kita pada hari ini. Objektif pembelajaran. Okey, pada akhir pelajaran, murid akan dapat mengenal pasti kata sendi nama. Yang kedua, anak-anak juga akan dapat melengkapkan petikan dengan kata sendi nama yang betul. Okey. Seterusnya, apa itu kata sendi nama? Pernah dengar tak? Cikgu pasti anak-anak pernah belajar kata sendi nama ini sebelum ini. Okey, cuba kita lihat info bahasa di sini. Apa itu kata sendi nama? Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan kata nama atau frasa nama untuk menerangkan kata nama atau frasa nama tersebut. Faham tak? Macam panjang je kan? Okey, tak apa. Kita lihat contoh supaya anak-anak akan lebih faham. Ini antara contoh kata sendi nama yang anak-anak akan belajar hari ini. Kata sendi nama yang pertama, di. Ya, kata sendi yang pertama, di. Sendi nama ya. Kata sendi nama, di. Kita lihat. Okey, di kita gunakan untuk menunjukkan tempat. Bagaimana nak tunjukkan tempat? Tengok ayat. Siti tinggal di Johor. Tunjukkan tempat di mana Siti tinggal. Siti tinggal di Johor. Okey ya. Contoh yang kedua, ke. Kata sendi nama ke. Apa pula fungsi ke ni? Kata sendi nama ke kita gunakan untuk menunjukkan tempat, arah dan juga masa. Bagaimana? Kena lihat situasi ayat bagaimana. Okey, cuba lihat contoh. Ayah hendak pergi ke pejabat. Pejabat ni tempat arah ke mana ayah hendak pergi. Jadi ayah hendak pergi ke pejabat. Kita gunakan kata sendi nama ke. Ayat kedua. Nori menunggu Zarina dari pagi hingga ke petang. Ni masa pula. Ini kita gunakan dalam konteks masa. Ke dari pagi hingga ke petang. Okey, ini kita gunakan ke juga untuk menunjukkan masa. Baik, satu lagi kata sendi nama iaitu pada. Pada, kita gunakan kata sendi nama pada untuk menunjukkan tempat ataupun juga keterangan waktu. Bagaimana? Okey, cuba lihat contoh ayat yang cikgu tunjukkan di sini. Ayat pertama, lukisan itu digantung pada dinding. Pada tempat kan? Ini tempat kan dinding. Lukisan itu digantung pada dinding. Jadi kata sendi nama yang tepat untuk ayat ini ialah pada. Digantung pada dinding. Satu lagi contoh ayat untuk kata sendi nama pada. Yang kedua ini. Pameran buku akan diadakan pada hari Sabtu. Ini mengenai waktu pula, masa, hari, pada hari Sabtu. Jadi kita gunakan pada. Ya, kata sendi nama pada. Okey, seterusnya ada contoh yang lain. Baiklah, kata sendi nama seterusnya dari. Ya, dari menunjukkan tempat dan masa. Baik, kita lihat contoh ayat. Aiman berasal dari Kedah. Dari Kedah. Kedah ialah tempat. Jadi, kata sendi nama yang sesuai untuk ayat ini, dari. Aiman berasal dari Kedah. Ayat kedua, ini ayat yang sama dengan ayat tadi. Nori menunggu Zarina dari pagi hingga ke petang.
dari pagi hingga ke petang. Menunjukkan masa. Okey, faham ya? Kita teruskan dengan kata sendi nama seterusnya, daripada. Okey, daripada kita gunakan untuk menunjukkan tempat datangnya sesuatu ataupun asal kejadian ataupun perbandingan. Contoh, Farid menerima hadiah daripada ibunya. Kan? Ini tempat datangnya sesuatu daripada ibunya. Okey. Kalau ayat ini yang paling sesuai, kata sendi nama yang paling sesuai ialah daripada. Ya, kemudian ayat yang kedua, contoh yang kedua, kerusi itu diperbuat daripada rotan. Asal kejadian. Asal kejadian sumbernya dari mana? Daripada rotan. Kerusi itu diperbuat daripada rotan. Untuk perkataan kata sendi nama dari dan daripada ini, biasanya akan ada ramai murid-murid yang keliru. Jadi kena hati-hati, jangan tersilap untuk penggunaan dari ataupun daripada. Okey, seterusnya kata sendi nama yang terakhir kita akan belajar hari ini ialah kata sendi nama kepada. Okey, kepada kita gunakan untuk menyatakan sasaran. Okey, tengok contoh. Berikan surat ini kepada ibu kamu. Okey, sasaran kita siapa? Nak beri surat kepada siapa? Berikan surat ini kepada ibu kamu. Ya. Cikgu harap anak-anak akan telah pun faham dengan melihat contoh yang cikgu berikan bagi setiap kata sendi nama yang kita belajar hari ini. Okey, kita teruskan. Cuba anak-anak lihat buku teks Bahasa Melayu Jilid 1 pada muka surat 58. Okey. Okey, petikan ini bertajuk Berkemas Sambil Bersenam. Lihat gambar pertama. Hana di dalam biliknya. Dia hendak mengemas meja belajarnya. Kata sendi nama yang digunakan ialah di. Di ini menunjukkan tempat di dalam biliknya. Terus lihat kepada gambar kedua. Hana mengambil alat tulis dari atas meja dan di dalam laci. Alat tulis di atas meja lebih banyak daripada alat tulis di dalam laci. Okey, kata sendi nama yang digunakan dari ini untuk menunjukkan tempat dari atas meja. Kemudian daripada digunakan untuk menunjukkan perbandingan. Perbandingan kerana dibandingkan alat tulis di atas meja lebih banyak daripada alat tulis di dalam laci. Ya. Seterusnya gambar ketiga. Hana meletakkan barang-barang itu di bawah meja. Dia membuang barangan yang buruk ke dalam bakul sampah. Kata sendi nama yang digunakan di. Ini pun untuk menunjukkan tempat di bawah meja. Kemudian ke. Ke ni menunjukkan arah ke mana? Ke dalam bakul sampah. Baik. Seterusnya, gambar yang keempat. Ibu Hana, ada tempat kosong kan? Cuba lengkapkan. Beliau memberikan, okey, ada kata sendi nama yang diberi, ke dan juga kepada. Kita tengok contoh jawapan. Ibu Hana masuk ke dalam bilik Hana. Beliau memberikan sehelai kain kepada Hana. Ya, okey. Ke untuk menunjukkan tempat ke dalam bilik Hana. Kemudian kepada, memberikan kepada siapa? Kepada Hana. Ya, memberikan sehelai kain kepada Hana. Baik, gambar yang seterusnya. Pada. Hana mengelap habuk pada mejanya. Ya, kita gunakan kata sendi nama pada mejanya. Gambar yang terakhir, di, kata sendi nama di.
Hana menyusun buku-buku di atas meja dengan kemas. Okey, D ini menunjukkan tempat di atas meja dengan kemas. Okey. Seterusnya, anak-anak semua diminta membuat latihan dalam buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1 pada muka surat 68. Murid-murid diminta melengkapkan petikan dengan kata sendi nama yang betul. Baik. Di sini cikgu paparkan petikan untuk aktiviti 4 ini. Lengkapkan petikan dengan kata sendi nama yang betul. Petikan yang bertajuk Membantu Ibu. Okey. Di atas ini ada jawapan, pilihan jawapan kata sendi nama yang murid-murid semua boleh masukkan pada tempat kosong. Sebelum itu, perlu baca dahulu petikan supaya murid-murid dapat kenal pasti jawapan yang betul. Kita baca sama-sama. Ibu Dahlia baru pulang dari kedai runcit yang dekat dengan rumah mereka. Okey, dari jawapan pertama dah diberikan. Kita sambung. Ibunya membeli beberapa botol kicap, sos cili dan sos tomato. Dahlia mengambil bakul yang berisi botol-botol sos itu. Ada tempat kosong. Apa jawapannya murid-murid? Daripada ibunya. Okey, daripada ibunya. Seterusnya, dia membawa botol-botol itu. Ada satu lagi tempat kosong. Apa jawapannya? Ke Singki. Okey, ke Singki. Okey. Dahlia membasuh botol-botol itu untuk menghilangkan habuk. Apa jawapan untuk tempat kosong ini, murid-murid? Okey, cikgu tunjukkan. Pada botol itu. Ya, jawapannya ialah pada. Kita teruskan. Kemudian, dia mengelap botol-botol itu sehingga kering. Dahlia membawa botol-botol itu. Satu lagi tempat kosong. Apa jawapan yang sesuai? Okey, cikgu tunjukkan. Ke kabinet dapur. Jawapannya ialah ke. Okey, kita terus. Dia menyusun botol sos itu dengan kemasnya. Okey, tempat kosong. Apa jawapannya anak-anak? Ya, di dalam kabinet. Ibu Dahlia berasa gembira dan bangga akan Dahlia. Beliau mengucapkan terima kasih. Okey, satu lagi tempat kosong untuk jawapan terakhir. Apa jawapannya? Ya, kepada. Kepada. Beliau mengucapkan terima kasih kepada Dahlia kerana membantunya. Baiklah, cikgu harap anak-anak semua telah pun berjaya menjawab latihan ini dengan betul. Tahniah jika ada yang berjaya menjawab dengan kesemuanya dengan betul. Jika ada yang tersalah jawab, tak apa, boleh betulkan jawapan kamu. Ya, boleh betulkan jawapan. Tulis jawapan yang betul. Baiklah, setakat ini saja pelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi nanti ya. Kita jumpa lagi lain kali. Sekian dulu daripada Cikgu Nori. Bye. Assalamualaikum semua. Bye.